Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat hari Isnin kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu perkongsian Soleha di Wall untuk semua follower dan friend list FB Soleha Mat Taha hari yang ke-291. Syukur Alhamdulillah. Allah izinkan untuk Soleha terus konsisten dan istiqamah sharing ilmu, insya-Allah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju link FB Live Soleha pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu majlis taman-taman syurga di dunia ini, insya-Allah. Okey, sebelum tu apa kata kita mulakan majlis ilmu kita dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai Kak Rashida, hai Angah Masyita, hai Dek Syazana Manap. Thank you sebab join live sharing ilmu pada petang ini. Okey, tajuk sharing ilmu live Soleha hari ini adalah bagaimana layanan kita terhadap mereka yang selalu membenci dan mencerca kita. Macam mana kita nak layan mereka ni? Okey, boleh take note dan ambil point segala apa yang baik kita teladani, insya-Allah. Okey, Soleha nak share beberapa poin penting bagaimana kita ni, kita nak tunjukkan teladan diri kita yang baik, peribadi kita kepada orang lain dengan akhlak yang boleh menjadi contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang benci kita, kalau orang berdendam dengan kita, kalau orang marah dekat kita, macam mana kita nak layan mereka ni? Adakah kita perlu marah mereka balik? Atau adakah kita perlu lontarkan kata-kata kesat kepada mereka? Okey. Of course lah, kita sebagai muslimah, kita sebagai orang Islam, hendaklah kita memperkatakan perkara yang baik-baik. Sebab seperti kata Prof Muhaya, apa yang keluar daripada mulut kita itu adalah cerik kehidupan, di mana segala peribadi kita, akhlak kita tergambar daripada kata-kata kita. Kalau baik kata-kata yang keluar daripada mulut kita, maka itulah yang melambangkan peribadi dan akhlak kita. Tetapi kalau kita selalu berkata kata-kata yang kesat, kata-kata yang menyakitkan hati orang lain, marah, backing, selalu hot temper, selalu tahu nak cari salah orang je. So di situ mesti ada something wrong di hati kita. Sebab hati orang yang bersih, hati orang yang selalu meletakkan Allah nombor satu dalam kehidupan dia, dia sentiasa bersangka baik dengan manusia. Dia sentiasa menjaga silaturahim. Dia sentiasa mewujudkan ukhuwah yang sangat mesra antara satu sama lain. Bukan tahu nak cari salah orang, bukan tahu nak marah-marah, bukan tahu nak mengherdik, bukan tahu nak mencerca orang je. Kan dah jadi suasana yang tak elok di sekeliling kita. Sebab kita kalau nak rezeki melimpah ruah, nak rezeki mudah datang dalam kehidupan kita, kita jangan sakitkan hati orang. Kita jangan menyakiti hati orang, dan hati kita sendiri ni pun kena jaga. Jangan kita sakit hati. Kalau orang sakitkan hati kita, kita nak berdendam dengan dia, nak marah dengan dia. Tetapi kita ambil iktibar daripada satu kata-kata hikmah, di mana kalau orang baling batu dekat kita, kita balas dengan buah yang ranum. Kalau orang baling bunga dekat kita, kita sambutlah dengan hati yang sangat ceria dan meraihkan segala penghargaan dia terhadap diri kita. So kalau orang nak marah kita ke, orang nak herdik kita ke, orang nak benci kita ke, apalah salahnya kita sedekahkan Al-Fatihah dekat dia.
Sebab Al-Fatihah ni mampu melembutkan hati mereka yang sedang panas baran, yang sedang hot temper, tahu nak marah je, tahu nak benci kita tanpa sebab. So kita sedekahkan Al-Fatihah buat mereka sambil sebut nama mereka. Sebab hati manusia ni Allah yang pegang. Takkan bergerak walau satu zarah tanpa keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau orang tu benci dekat kita, orang tu cerca kita, orang tu herdik kita adalah kerana Allah yang izinkan. Allah yang beri ketentuan itu terjadi kepada kita semua. So caranya di sini adalah jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah kepada orang yang selalu mengherdik kita. Sebab ada kata-kata yang berbunyi, orang yang selalu kita benci, orang yang selalu kita marah, orang yang selalu kita tak suka tu, itulah orang yang akan kita sayang satu hari nanti. Sebabnya mungkin boleh jadi orang itulah yang akan berjasa dan berbakti dalam kehidupan kita. Kita tak tahu. Mana tahu satu hari nanti Allah takdirkan hidup kita susah, ujian datang bertimpa-timpa, tetapi orang yang kita benci itulah yang akan bantu kita. Orang yang kita benci itulah yang akan menghulurkan bantuan dan bagi kita kata-kata semangat. Tak kemalu kita saat tu betapa kita sebelum ni benci dia, betapa kita sebelum ni suka herdik dia, suka marah dia, suka tengking dia. Tetapi dialah insan yang datang waktu kita dalam kesusahan. Inilah sebaik-baik manusia, sahabat syurga yang sentiasa ada pada waktu susah dan senang. Bukan pada waktu senang dia lari, dia tinggalkan kita. Bukan pada waktu susah dia biarkan kita terkapai-kapai tanpa bantuan. Tetapi kalau dia sahabat yang baik, dia akan bagi kita tangan, hulurkan bahu, bagi kita tangan dan suruh dia sambut tangan kita ni dengan huluran pertolongan kita yang tak pernah lupakan dia, yang tak pernah biarkan dia, yang tak pernah abaikan dia. Okey, petang ni Sola nak share dengan anda bagaimana layanan kita terhadap mereka yang suka benci dekat kita ni. First kali, bila orang yang berbuat zalim kepada kita, kita maafkan dia. Jangan kita pasang dendam dekat dia. Sebab doa orang yang dizalimi ni, contoh kalau kita dizalimi, doa kita ni terlintas dekat hati pun boleh Allah makbulkan. Sebab tu doa orang yang dizalimi ni, orang yang disakiti, orang yang dianiaya ini adalah tanpa hijab. Allah makbulkan doa dia. Sebab tu kita jangan berdendam dengan orang, jangan doakan yang tak baik kepada orang lain, tetapi doakanlah yang baik-baik. Semoga Allah beri hidayah kepada dia, semoga Allah beri perubahan kepada diri dia untuk menjadi lebih sabar dan positif. Sebab doa kepada Allah ni adalah pengharapan kita kepada Allah. Permintaan kita dan hajat kita ni akan Allah tunaikan saat yang tepat, tak cepat atau lambat tetapi tepat pada masanya, insya-Allah. Okey, yang kedua, untuk kita memberi layanan kepada mereka yang selalu marah dan benci kita. Saudara percaya, memang ramai ada situasi ni dengan jiran kita ke, dengan dalam adik-beradik ke, dalam keluarga kita ke, dalam saudara mara kita, pasti ada. Itu normal, normal kehidupan. Tak semua orang mempunyai hati yang murni, tak semua orang mempunyai iman yang tinggi. Sebab kadang-kadang iman kita turun naik, hati kita mudah bersangka buruk dengan orang. Sebab tu, bila kita perasaan hati kita ni dah lain, dah banyak penyakit hati muncul, cepat-cepat kelorok hati kita, cepat-cepat ubat hati kita. Jangan biarkan ia melarat sehingga merosakkan sekeping hati kita ni. InsyaAllah kita cuba dekatkan diri kita dengan Allah, banyakkan amal kita, banyakkan istighfar, banyakkan selawat. Jangan kita tahu nak marah je, jangan kita tahu nak benci orang je. Mana tahu benci tu lama-lama akan menjadi sayang. Sebabnya kasih sayang antara manusia ni takkan terputus hanya kerana dendam yang terlampau sangat. Lagi-lagi hubungan adik-beradik, air dicincang takkan putus. Seperti ibarat hubungan adik-beradik ni, kita adik-beradik lahir daripada rahim ibu yang sama. So kenapa kita nak berdendam? Kenapa kita nak bermasam muka terlampau lama? Sebabnya itu akan membinasakan diri kita. Kita layak hidup bahagia, kita layak meraih kasih sayang Allah. Tetapi kenapa kita pilih hidup derita? Kenapa kita pilih hidup dendam? Kenapa kita pilih hidup dalam perasaan yang kusut masai, yang penuh dendam, hati tak tenang, tak bahagia, hidup kita penuh dengan amarah? Kan tak seronok hidup macam tu kan? So kitalah berhak memilih perjalanan hidup macam mana yang kita nak. Kalau kita cari bahagia, raihlah bahagia melalui jalan Allah. Kalau kita pilih derita, itulah yang kita akan dapat.
Itulah perasaan merana yang kita akan tanggung sepanjang hidup kita. Nak ke kita bersedih, nak ke kita terus berduka sepanjang hidup kita? Sebenarnya kita layak untuk bahagia. Allah berikan perasaan bahagia ni kepada seluruh manusia tanpa rasa kurang satu pun kasih sayang Allah kepada mereka. Okey, yang kedua, bagaimana layanan terhadap mereka yang suka sakitkan hati kita? Yang kedua adalah, jika orang putuskan silaturahim dengan kita, kita cantumkanlah balik silaturahim tersebut. Jangan kita makin kita kusut masaikan keadaan. Orang nak bergaduh dengan kita, tetapi kitalah merendah diri, kita minta maaf kat dia, kita turunkan ego, kitalah yang peluk dia, kitalah minta maaf, merayu dekat dia sepenuh hati kita, cakap kita tak nak bergaduh. Kalau bergaduh ni akan menyekat rezeki. So, kita tak nak hubungan yang macam ni, tak nak hubungan yang boleh merasakan diri kita ni tak ada nikmat hidup. Ialah hidup penuh dengan pergaduhan, perdendaman, perasaan tak suka dengan orang, perasaan yang kacau bilau, tak bahagia macam tu. So, bila orang putuskan silaturahim dengan kita, kita cantumkan balik. Kita yang pertemukan balik hubungan yang renggang tu, kita eratkan. Contohlah dalam adik-beradik kita. Kita menjadi orang tengah. Antara kakak dan adik kita bergaduh. So, apa peranan kita? Peranan kita sebagai kakak yang anak-anak yang tengah. So, kitalah menyatukan hubungan antara kakak dan adik yang berenggang tu. Kitalah satukan balik kebahagiaan rumah tangga ni. Hubungan adik-beradik yang terputus tu, kitalah cantumkan balik supaya tak ada lagi dendam, tak ada lagi sakit hati, tetapi penuh dengan kasih sayang, insya-Allah. Yang mana-mana terputus, yang mana-mana terpisah, insya-Allah kita cantumkan dengan ukhuwah Islamiah, insya-Allah. Okey, yang ketiga, bagaimana peranan kita nak satukan, nak atasi masalah orang yang selalu marah dekat kita, orang yang selalu herdik kita, orang yang selalu sakit hati dekat kita ni, macam mana? Macam mana kita nak layan dia ni? Okey, yang ketiga adalah kalau dia tak nak bercakap dengan kita, kalau dia tak nak maafkan kita, tak nak bercakap dengan kita, buat kita ni macam tunggul je, kitalah mulakan dulu. Kitalah mulakan percakapan dengan dia, kitalah tegur dia. Tak apa walaupun kita cakap macam tunggul. Tetapi lama-lama seperti batu yang kena dengan titisan air hujan tu, pasti akan timbul kerikilnya juga. Pasti akan timbul bulatannya. Sebabnya hati manusia ni lama-lama kita sumbat dengan kasih sayang, kita ubati dia dengan kasih sayang, insya-Allah hati yang keras tu akan bertukar menjadi hati yang lembut. Yang penting kita tak give up. Jangan give up, jangan putus asa, sebabnya Allah melihat usaha kita ni. Adakah kita ni seorang yang berusaha untuk menyatu padukan balik hubungan yang terputus tu, ataupun kita ni adalah orang yang suka membaling minyak petrol dalam api yang sedang marak? Adakah kita ni orang yang batu api, lagi memarakkan suasana perdendaman ni? Tetapi jadilah kita seorang yang penuh kasih sayang, satu padukan hati yang sedang bergaduh, eratkan kembali hubungan yang sedang terputus tu, kita cantumkan kembali, insya-Allah. Dan caranya adalah dengan penuh kasih sayang. Mana-mana yang rasa diri penuh dengan ego, buang jauh-jauh ego tersebut, kerana ego hanya akan mematikan suasana kasih sayang. Ego hanya akan memusnahkan hubungan kekeluargaan. So, kalau kita nak bahagia, kita layak untuk bahagia. Kita pilihlah jalan kebahagiaan. Jangan kita terus berdendam, jangan kita terus bermasam muka, tetapi kitalah yang mulakan dulu, tegur dia, tanya khabar, hantar hadiah, hantar makanan untuk tackle hati dia balik. Yelah, lagi-lagi kalau kita anak sedang bergaduh dengan ibu bapa, caranya adalah kita tackle lah balik hati mereka. Belilah apa yang mereka suka. Contohnya, belikan mereka emas ke, belikan mereka baju cantik ke, belikan mereka hadiah surprise ke. So, dari situ, walaupun tak nampak kesan on the spot, tetapi hati mereka ni akan tersentuh. Hati mereka ni akan rasa dihargai. So, rebutlah hati ibu bapa kita yang berasa berjauh hati dengan kita. Pujuk balik mereka. Jangan sampai nyawa mereka dah Allah ambil, barulah kita rasa nak menyesal. Dah terlambat.
ketika mereka dah berada dalam kubur, dah tak sempat lagi untuk kita memohon ampun, tak sempat lagi kita untuk ambil hati mereka. Sebabnya Allah dah cabut nyawa mereka. Allah lebih sayangkan mereka. Sebab tu selagi ada hayat dekat dunia ni, kita ambil peluang ni dengan merebut hati mereka, berbakti kepada ibu bapa, layan keramat hidup kita sebaiknya, layan anak-anak kita dengan penuh kasih sayang. InsyaAllah kita takkan menjadi orang yang dibenci, kita takkan menjadi orang yang sentiasa dikutuk dari belakang, tetapi kitalah menjadi orang kesayangan mereka. Sebab hati manusia ni, ingat, hati manusia Allah yang pegang, insya-Allah. Dan layanan yang seterusnya yang kita boleh cuba adalah hadapi kemarahan dengan kesabaran. Jangan bila kita marah makin kita hilang sabar, tapi kita tukarkan kemarahan itu, kita tukar kepada satu sikap sabar, di mana orang yang sabar, jiwa yang tenang adalah jiwa yang akan menang. So tenang menghadapi musibah, tenang menghadapi ujian. Contoh, Allah uji kita dengan hubungan antara adik-beradik retak, Allah uji hubungan antara suami isteri yang hampir nak bercerai. So tenang menghadapi ujian Allah ni dengan cara meminta pertolongan Allah secara solat dan sabar. Fasta'inu bisabri wassalah. So mintalah pertolongan kamu kepada Allah dengan cara solat dan sabar. So 2S ni adalah sangat membantu dalam kehidupan kita. Kalau kita ada masalah, kalau kita ada ujian yang sangat berat, caranya adalah solat dan sabar. So 2 cara ni kalau kita buat, insya-Allah masalah kita tu akan settle dengan sangat mudah, akan settle dengan sangat solusinya Allah permudahkan dengan cara yang terbaik, insya-Allah. Kita tak penat, kita tak derita, kita tak ada sakit hati, tetapi hidup kita penuh dengan kasih sayang, mawaddah, sakinah wa rahmah. Ketenangan yang kita nak. Lagi-lagi umur kita ni dah 30 lebih. Umur kita dah 30 lebih, umur kita dah 40 lebih. Dah nak Allah cabut nyawa kita. Tetapi adakah kita nak hidup kita penuh dengan dendam? Adakah kita nak hidup kita pengakhirannya penuh dengan permusuhan dan pergaduhan? So kita pilihlah jalan kita, tukarkan kemarahan kepada kesabaran. Sebab asabru minal iman. Iman yang tinggi, iman yang baik, iman yang mantap adalah orang yang sentiasa bersabar, orang yang sentiasa meletakkan Allah nombor 1 dalam setiap urusan dia. Okey, dan yang terakhir, layanan yang boleh kita cuba aplikasikan dalam kehidupan kita saat kita dibenci, saat kita dicerca, saat kita dimarah adalah terapkan Al-Quran dan ajak mereka ni buat kebaikan. Terapkan Al-Quran. Contoh, kita ajak, jom tadarus sama-sama, jom baca Al-Quran sama-sama. Tak pun kita hadiahkan dia satu bentuk Al-Quran ke, kita hadiahkan dia audio berbentuk Al-Quran ke. Sebabnya itu adalah tanda tulus ingatan kita untuk dia. Di mana Al-Quran ni adalah terapi hati. Al-Quran ni adalah penenang jiwa. Di mana kalau jiwa kita kacau, jiwa kita kusut, jiwa kita banyak masalah, caranya adalah dengan mengingati Allah, dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. So jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau kita sedang serabut, kalau orang sedang marah kat kita, orang benci dekat kita, mengadulah kepada Allah. Mengadulah kepada Allah dan jangan lupa amalkan ayat-ayat pelembut hati, amalkan ayat-ayat penyambung kasih sayang antara manusia dan manusia yang lain. InsyaAllah Allah pegang hati kita. Kalau kita bergantung penuh kepada Allah, insyaAllah tak ada lagi masalah, tak ada lagi permusuhan, tak ada lagi dendam, tak ada lagi sakit hati. InsyaAllah rumah tangga kita akan harmoni, rezeki pun masuk mencurah-curah, rezeki yang hadir dalam kehidupan kita pun adalah rezeki yang barakah, rezeki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. So jaga percakapan kita, jaga mulut kita ni, jangan keluarkan perkataan kesat, tetapi cakaplah yang sopan santun. Kalau orang marah kat kita, kita cakaplah dengan nada yang lebih lembut, intonasi yang lebih lunak.
di pendengaran kita. Jangan kita balas kemarahan dengan kemarahan. Kerana api kalau kita balas dengan api, so api tu akan makin marah. Tetapi balaslah api dengan air yang sejuk lagi, menenangkan, insya-Allah. Solehah doakan agar semua yang sedang diuji, yang ada masalah, insya-Allah Allah keluarkan kita semua daripada masalah yang membelenggu. Yang penting jaga Allah dalam hati kita, pegang Allah dalam hati kita. Jangan lupa beramal terhadap ilmu yang kita ada. Jangan lupa untuk tingkatkan amal ibadah kita. InsyaAllah kita nak jadi insan yang sentiasa diredai oleh Allah dunia dan akhirat, insyaAllah. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.